Hai pelajar-pelajar semua, selamat datang ke Cikgu Yi Channel. Hari ini kita akan membincangkan satu topik yang menarik iaitu inflasi. Inflasi adalah satu topik yang sangat penting kerana ia akan mempengaruhi taraf hidup dan kos hidup kita. Jadi, marilah kita menerokai topik ini. Marilah kita mengkaji inflasi. Apakah itu inflasi? Inflasi adalah suatu keadaan kenaikan tingkat harga umum barang dan perkhidmatan secara berterusan dalam sesebuah ekonomi. Inflasi juga dikenali sebagai suatu keadaan di mana terlalu banyak wang mengejar terlalu sedikit barangan di dalam sesebuah ekonomi. Semasa kita mengkaji inflasi, kita akan melihat kadar inflasi yang berlaku di sesebuah ekonomi. Kadar inflasi ditakrifkan sebagai peratus perubahan tingkat harga umum pada sesuatu tahun berbanding dengan tahun sebelumnya. Apabila kita melihat kadar inflasi, kita akan mengambil kira indeks harga pengguna. Apakah itu indeks harga pengguna? Apakah itu indeks harga pengguna? Indeks harga pengguna adalah petunjuk ekonomi yang digunakan untuk menggambarkan inflasi. Apabila kita ingin melihat sama ada sesebuah ekonomi mengalami inflasi atau tidak, kita akan menggunakan indeks harga pengguna. Indeks harga pengguna pada tahun asas iaitu tahun di mana tidak ada inflasi ataupun deflasi, ia merupakan satu tahun yang stabil. Jadi bacaan indeks harga pengguna ataupun IH0 akan menunjukkan bacaan 100. Sebaliknya, sekiranya tahun semasa berlakunya inflasi, maka indeks harga pengguna tahun semasa ataupun IH1 akan menunjukkan bacaan yang lebih besar daripada 100. Jadi sebagai kesimpulannya, indeks harga pengguna adalah satu indeks yang digunakan untuk mengukur sama ada wujudnya inflasi atau tidak di dalam sesebuah ekonomi. Marilah kita lihat jenis-jenis inflasi yang berlaku di dalam sesebuah ekonomi. Terdapat 3 jenis inflasi. Yang pertama iaitu inflasi tarikan permintaan, kedua inflasi tolakan kos dan akhir sekali inflasi diimport. Marilah kita mengkaji setiap inflasi ini dengan lebih terperinci lagi. Inflasi tarikan permintaan. Inflasi tarikan permintaan berlaku berpunca daripada suatu keadaan ekonomi yang telah mencapai guna tenaga penuh. Apa maksudnya guna tenaga penuh? Guna tenaga penuh adalah sesuatu keadaan di mana buruh dan bahan mentah di dalam sesebuah ekonomi ataupun di sesebuah negara telah digunakan dengan sepenuhnya. Jadi ini adalah keadaan guna tenaga penuh. Apabila keadaan guna tenaga penuh ini berlaku dan kewujudan permintaan yang meningkat pada masa itu, maka kita dapati wujudlah satu keadaan di mana permintaan yang meningkat dan penawaran yang tidak boleh naik, maka permintaan akan melebihi penawaran. Kenapa penawaran tidak boleh naik? Kerana pada guna tenaga penuh, buruh dan bahan mentah adalah amat berkurangan dan telah digunakan dengan sepenuhnya. Apabila wujudnya lebihan permintaan di sesebuah ekonomi, ini akan menyebabkan tingkat harga umum meningkat. Dan kenaikan tingkat harga umum yang berterusan dan tidak dapat dikawal ini akan mengakibatkan wujudnya inflasi tarikan permintaan. Mungkin pelajar-pelajar akan tanya, apakah punca yang menyebabkan inflasi tarikan permintaan?
Selain daripada inflasi tarikan permintaan ini berlaku di dalam keadaan guna tenaga penuh, ada punca yang utama yang menyebabkan inflasi tarikan permintaan, iaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Maknanya, di sesebuah negara atau ekonomi, wujudlah pertumbuhan ekonomi yang pesat. Apabila pertumbuhan ekonomi adalah pesat, ini akan menyebabkan rakyat pada negara tersebut mengalami kenaikan pendapatan. Bila pendapatan meningkat, mereka akan mempunyai lebih banyak wang dan wang itu akan menyebabkan mereka mempunyai kuasa beli yang semakin meningkat. Dengan kuasa beli yang semakin meningkat ini, pengguna akan belanja lebih. Jadi mereka akan menggunakan wang untuk membeli barang dan perkhidmatan di dalam ekonomi tersebut. Apabila perbelanjaan pengguna naik, ini akan menyebabkan permintaan naik. Dan apabila permintaan meningkat secara berterusan, inilah yang akan menyebabkan inflasi tarikan permintaan. Seterusnya, marilah kita lihat inflasi jenis kedua, iaitu inflasi tolakan kos. Inflasi tolakan kos adalah disebabkan oleh kos pengeluaran yang meningkat. Siapa yang akan menanggung kos pengeluaran? Iaitu pengeluar ataupun firma. Jadi apabila kos pengeluaran meningkat, ia merujuk kepada kos bahan mentah, gaji yang perlu dibayar kepada tenaga buruh, kos sewa kilang, kos pengangkutan dan kos-kos lain yang perlu ditanggung oleh pengeluar. Jadi apabila kos pengeluaran ini telah meningkat, pengeluar akan cuba memindahkan beban peningkatan kos ini kepada pengguna. Kerana pelajar-pelajar jangan lupa, sebagai pengeluar yang rasional, mereka adalah bermotif memaksimumkan keuntungan. Untuk mendapatkan margin keuntungan yang sama, iaitu peratusan keuntungan yang sama, jadi apabila kenaikan kos pengeluaran, firma akan cuba memindahkan kenaikan kos itu kepada pengguna supaya margin keuntungan mereka dikekalkan. Jadi mereka akan memindahkan kos kepada pengguna dengan cara menaikkan harga jualan, iaitu mereka akan menaikkan harga barang dan perkhidmatan yang dijual oleh mereka. Apabila harga jualan meningkat, ini akan menyebabkan tingkat harga umum dalam sesebuah ekonomi meningkat juga. Dan apabila keadaan ini berlaku secara berterusan, jadi inflasi akan berlaku dan inflasi ini dikenali sebagai inflasi tolakan kos. Jadi, inflasi tolakan kos adalah berpunca daripada peningkatan kos pengeluaran. Seterusnya, kita akan lihat inflasi diimport. Inflasi diimport berlaku kerana dua sebab yang utama. Yang pertama ialah wujudnya kadar inflasi yang tinggi di negara pengeksport dan yang kedua adalah kerana berlakunya kejatuhan nilai mata wang tempatan. Marilah kita cuba memahami apa maksudnya kadar inflasi yang tinggi di negara pengeksport. Sebagai contoh, negara Malaysia mengimport barang daripada Amerika Syarikat. Jadi, Amerika Syarikat merupakan negara pengeksport kepada negara Malaysia. Katakanlah, apabila kita mengimport produk daripada Amerika Syarikat dan kebetulan pada masa itu Amerika Syarikat berlakunya inflasi. Jadi bila kita import barang daripada negara pengeksport iaitu Amerika Syarikat, kita juga telah membawa masuk kadar inflasinya yang tinggi itu ke negara Malaysia. Kejatuhan nilai mata wang tempatan adalah satu keadaan di mana nilai wang kita telah turun. Sebagai contoh, nilai wang kita ringgit Malaysia mengalami kejatuhan. Apabila nilai wang kita jatuh,
maka kita akan dapati bahawa kuasa beli ringgit Malaysia akan menurun juga. Apabila kita mengimport barang daripada negara asing, contohnya Amerika Syarikat, maka lebih banyak ringgit Malaysia diperlukan untuk membeli barang import kerana ringgit Malaysia telah jatuh nilai berbanding dengan US dollar. Apabila dua keadaan ini berlaku, kita dapati bahan mentah ataupun barang siap yang diimport masuk ke negara kita akan menjadi lebih mahal. Dan bila dia menjadi lebih mahal dan dijual di pasaran tempatan, akan dijual dengan harga yang lebih tinggi juga. Pada masa yang sama, kalau barang tempatan menggunakan bahan mentah yang diimport daripada negara pengeksport yang telah mengalami kadar inflasi yang tinggi, ini akan menyebabkan kos bahan mentah juga naik. Dengan kos bahan mentah yang lebih mahal, dia akan menghasilkan produk, barang dan perkhidmatan tempatan yang lebih mahal juga. Jadi akhirnya, tingkat harga umum barang tempatan yang menggunakan komponen import akan meningkat. Apabila ini berlaku, tingkat harga umum di negara tersebut ataupun keseluruhan masyarakat akan naik. Apabila ini berlaku secara berterusan, maka wujudlah sejenis inflasi yang kita kenali sebagai inflasi diimport. Cikgu berharap pelajar-pelajar memahami topik hari ini dan boleh mengenal pasti apa itu inflasi tarikan permintaan, inflasi tolakan kos dan inflasi diimport. Sehingga kita berjumpa lagi, jangan lupa like, share dan subscribe Cikgu Yi Channel untuk menonton video-video yang lebih menarik pada masa depan.